ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berkumpul pada pagi ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pembacaan talbis, kitab Talbis Iblis kita pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 muka surat yang ke-74. Okey. Siapa nak baca? Sila, bismillah. Keperluan mengikut sunnah. Bab 10, keperluan mengikut sunnah. Hadis dipetik dari kitab Talbis Iblis. An Awfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadullahu 'ala al-jama'ati wasyaiṭanu ma'a man yukhalifu al-jama'ah. An Abdillah qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi as-subul laysa minha sabilun illa alayhi syaitanun yad'u إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Daripada Al-Jafar dia Al-Fajr. Daripada Al-Fajr dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu di atas jemaah dan syaitan berserta orang yang menyalahi jemaah. Daripada Abdullah dia berkata Rasulullah SAW membuat sebuah lingkaran dengan tangan baginda, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah SWT yang lurus. Kemudian baginda membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui melainkan di sana ada syaitan mengajak untuk ke sana. Kemudian baginda membaca ayat, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanmu yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Okey. Hadis ni kita dah baca pada bab yang sebelum ni lah. Hadis daripada Sayyidina Al-Fajr radhiyallahu taala anhu. Ada dua hadis. Yang pertama tu daripada diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Hadis Al-Fajr tu cerita tentang jemaah tu kita dah cerita pada bab yang ke-9, panjang lebar, yang mana ditarjihkan ataupun pandangan yang dipilih oleh penulis adalah yang dimaksudkan dengan jemaah kaum muslimin yang wajib kita ikut adalah masyarakat yang hidup dalam satu negara Islam. Orang Islam yang majoritinya hidup dalam negara Islam.
Walaupun pemimpinnya adalah pemimpin yang fasik. Kita dah sebut beberapa kisah sebelum ni, sahabat radhiyallahu anhum, mereka sempat dengan beberapa pemimpin yang zalim. Seperti antara ini Sayyidina Abdullah bin Umar, dia sempat dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf ni bukan setakat makan duit, makan darah, penggal kepala orang sana sini. Tapi bila Al-Hajjaj mari semayang di Madinah, Sayyidina Abdullah bin Umar semayang belakang Al-Hajjaj. Baik. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, ini satu masalah dalam hadis. Kalau hadis tu disebut nama Abdullah je, siapa dia? Siapa dia? Ada berapa Abdullah dalam kalangan sahabat? Abdullah Mas'ud, Abdullah Abdullah Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah Abdullah bin Abbas, Salih. Yang famous lah Abdullah. Tak famous tu kan mana? Abdullah ada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr al-As, Abdullah bin Abbas. Yang kelima Abdullah bin Zubair, anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi macam mana kita nak tentukan hadis tu siapa dia? Dalam kat nota kaki tu ditulis lah Abdullah bin Mas'ud. Kat nota kaki tu ditulis Abdullah bin Mas'ud. Tapi katakanlah kita baca kitab hadis. Ini tuan-tuan dan puan belajar ulum hadis kan? Kena tahu lah benda ni. Kalau Abdullah tu dia kena tengok sanad dia. Sanad dia. Kalau sanad dia jalur orang panggil jalur negara mana? Jalur sanad tu negara mana? Malaysia tak lalu lah Malaysia. Jalur kalau dulu sanad yang masyhur ni ada lebih kurang dalam 4 sanad hadis yang masyhur. Madani, Kufi, Basri, lagi situ Makki. Madinah, Mekah, Kufah dan Basrah. Maksudnya apa? Maksudnya hadis tu melalui jalur-jalur ulama yang berada di kawasan tu. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud, biasanya dalam sanad tu adalah ulama Kufi, ulama Kufah di Iraq sekarang. Ulama-ulama daripada Kufah. Jadi kena tengok sanad hadis dia lah. Kita belajar sanad hadis, kena kenal orang tu orang mana. Orang Kufah ke, orang Basrah ke, orang Madinah ke, orang Mekah. Baik. Pengajaran hadis ni jelas. Yang kita semua maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu ada satu jalan lurus. Inilah yang kita namakan sebagai, yang kita nak belajar, yang dinamakan sebagai Ahlus Sunnah. Sunnah tu yang wajib kita ikut, bukan sunnah hak nombor 2, nombor 3 tak. Sunnah mana hak wajib kita ikuti. Itu yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai jalan yang lurus sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus. Di kanan kiri jalan yang dipanggil-panggil oleh syaitan. Baik, sambung macam syarah dan tahqiq. Syarah dan tahqiq. Jalan yang lurus adalah objektif daripada kebangkitan semua rasul, sedangkan syaitan sentiasa mencari jalan membengkokkan manusia dari jalan lurus itu. Syaitan menjanjikan berbagai kekayaan dan kesenangan palsu yang mudah menarik nafsu manusia dari sudut harta material, gelaran dan lain-lain sebagainya. Sahabat Nabi iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dengan mudah menjelaskan bahawa Sirat al-Mustaqim itu adalah Islam. Juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ianya adalah Al-Quran. Al-Muzani menghurai lanjut dengan menyatakan ia adalah apa-apa yang dilakukan dan datang daripada Rasulullah SAW dan juga dituruti sahabatnya. Itulah jalan yang lurus. Maksudnya As-Siratul Mustaqim yang dalam surah Fatihah. Apa maksud As-Siratul Mustaqim dalam surah Fatihah? Belajar dalam tafsir Ibn Katsir. As-Siratul Mustaqim.
Jalan yang lurus. Jalan lurus. Highway jalan lurus. Apa dia jalan lurus tu? Jalan yang betul. Ni tafsiran dia. Yang pertama ada Islam. Itu kata Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Ali Al-Quran. Kata Al-Muzani adalah apa-apa yang dilakukan dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya banyak tafsiran As-Siratal Mustaqim. Dalam Quran, dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan belajar tafsir. Tafsir adalah antara salah satu disiplin ilmu yang sangat luas perbincangan dia. Antara yang luas adalah memperjelaskan sesuatu makna kalimah dengan contoh yang banyak. Antara salah satu metod tafsir. Dan dia berlaku daripada zaman sahabat. Berlaku daripada zaman sahabat. Bila Allah Ta'ala kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada sahabat yang tafsirkan Islam. Ada yang kata Al-Quran. Ada yang kata sunnah Nabi SAW. Jadi dia luas. Itu metodologi pentafsiran Al-Quranul Karim. Dia tidak ada satu pentafsiran yang khusus. Baik. Bagi lebih memberi kefahaman, ringkasnya ulama menjelaskan bahawa jalan lurus itu asasnya Islam, yang mana sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah jalan yang lurus. Manakala sumber-sumber lain seperti amalan Khulafaur Rasyidin turut menjadi sumber yang sahih serta termasuk dalam kategori sunnah. Selain itu, rujukan akal turut diterima dengan syarat ia perlu dipandu oleh sumber-sumber Al-Quran dan sunnah yang telah memberincikan prinsip-prinsip dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi jalan yang kita nak pilih ni sudah semestilah diambil daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Itu dua hal paling penting. Ataupun kita panggil sebagai sumber hukum syarak, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Cuma apa masalah dia? Masalah dia adalah kita orang panggil bukan ahli bahasa Arab, tak erti. Bahasa Arab pun lemah lagi contohnya. Jadi macam mana kita nak sampai kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW? Maka timbullah metodologi ataupun cara-cara kita belajar macam mana nak ambil Al-Quran daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Antaranya adalah ijma'. Antaranya adalah amalan Khulafaur Rasyidin, dipanggil ijtihadus sahabah. Nanti dalam permasalahan tentang bid'ah nanti, sunnah dan bid'ah tu kita akan cerita macam mana para ulama ni melihat amalan para sahabat ataupun Khulafaur Rasyidun untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Dan mereka berbeza pendapat dalam masalah tu. Baik. Akal, rujukan akal juga turut diterima. Ini kita panggil qiyas. Qiyas ataupun maslahah. Pemikiran maslahah dalam satu-satu ayat Al-Quran. Akal. Menggunakan akal. Okey, baik. Okey. Namun, apa yang menjadi kerisauan adalah wujudnya banyak kumpulan yang mendakwa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kaedah dan cara mereka memahami teks Al-Quran dan Sunnah itu boleh menjadi ekstrim atau terlalu longgar sehingga tidak lagi berada di jalan yang lurus. Itulah sebabnya Imam Ibn Jauzi menyebut masalah ini dalam kitab. Dia bukan nak bahas sangat sunnah bid'ah ni dah. Bukan nak taki, sebab dia nak menegur orang taki ni. Dan itulah jarum halus yang dimasukkan oleh syaitan ataupun iblis. Belajar sikit buat sunnah, orang lain tak sunnah selalu. Belajar sikit buat bid'ah, orang lain buat bid'ah selalu. Ataupun terlalu longgar, kuat sangat buat bid'ah. Banyak benda-benda punya bid'ah punya aku buat selalu. Contoh. Nanti kita akan tengok. Dalam balik itu, syaitan sentiasa menggoda setiap pihak sebegini untuk mendalih-dalih.
Mereka adalah kumpulan terbaik serta menjadikan yang lain sebagai sesat ataupun lebih teruk lagi sebagai kafir. Hasilnya, walaupun kita ataupun segolongan manusia itu sudah berada di jalan yang lurus, ia tidak pernah sunyi daripada bisikan iblis dan syaitan. Kerana itu kita sentiasa berdoa dalam bacaan Al-Fatihah supaya sentiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kata para ulama, dua perkara dalam hidup ni yang memastikan kita sentiasa berada di dalam hidayah adalah ilmu dan taufik. Ilmu dan taufik. Ada ilmu, mengakulah mengikut Quran sunnah sekalipun, hafal Quran, hafal sunnah, hafal segala macam, tetapi tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hidayah daripada Allah Taala, tak ada. Sebab tu kata Sufyan As-Sauri, kata-kata dia masyhur, dia kata inni la akhaf adam al-ijabah. Aku tak takut kalau aku doa tu Allah Taala tidak makbul. Yang dia takut adalah uhram minad doa. Aku diharam dari Allah Taala tak beri aku taufik untuk berdoa. Lupa nak berdoa. Rasa semua rasa okey dah. Sembahyang okey. Sembahyang kadang-kadang kita sembahyang lewat. Kadang-kadang kita sembahyang tak khusyuk. Tapi berasa okey. Rasa tak perlu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki keadaan-keadaan itu. Itulah ruang-ruang iblis masuk ke dalam diri kita. Baik, bab yang ke-11. Bab ni yang panjang sikit. Okey. Bab 11. Bersederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. An Abdillah qala al-iqtisad fi sunnati khairu minal ijtihad di fil bid'ah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah telah bersabda, bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Syarah dan tahqiq, apa itu sunnah dan apa boleh itu bid'ah? Arti sunnah. Sunnah menduduki tempat yang kedua dan dalam senarai sumber-sumber hukum syarak. Dari sudut bahasa, ianya membawa erti suatu jalan ataupun cara, sama ada ianya baik ataupun buruk. Sebelum daripada ini kita nak buat pecahan. Sunnah ada beberapa makna. Jadi bila kita sebut sunnah, kita kena faham dulu apa mana yang kita nak bahas. Yang pertama, dia adalah sumber rujukan syarak yang kedua. Maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, perakuan Nabi, sifat Nabi, sama ada sifat akhlak dia ataupun sifat fizikal dia. Itu 5 benda. Sunnah yang kedua adalah dengan makna syariat keseluruhannya. Ada juga dalam kitab-kitab para fuqaha menyebut sunnahnya begini-begini. Maksudnya di sisi syaraknya adalah begini. Yang ketiga, sunnah dengan makna sunat. Afdal. Sunat ataupun afdal. Itu 3 makna. Jadi yang kita nak memahami dalam erti sunnah di sini adalah sunnah syarak. Sunnah syarak. Sunnah dengan makna syariat. Sebab kita nak ikut syariat. Syariat yang kita kata pegang dengan Quran dan sunnah tadi. Sunnah dengan makna syarak. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an
min awzarihim syai'un. Sesiapa yang merintis sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala serta pahala orang yang beramal selepasnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang merintis sunnah yang jahat dalam Islam, maka ia menanggung dosanya serta dosa orang yang beramal dengan sunnah jahat tersebut selepasnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Ini antara hadis asas dalam kita nak memahami apakah itu sunnah dan apakah itu perkara yang bukan sunnah. Sunnah baik dan sunnah yang tidak elok. Hadis ni dia ada sabab huruf dia. Sabab huruf. Namanya ada sabab huruf hadis. Sebab ada je sesuatu hadis. Ataupun sebab hadis tu diriwayatkan. Kalau Quran banyak disebut dalam kitab-kitab tafsir, tapi sabab huruf ni jarang. Dan kalau kita baca kitab hadis, jarang disebut sebab huruf, melainkan kadang-kadang tu ada dalam matan hadis tu sendiri. Jadi macam hadis Masannaf fil Islam ni ada satu sebab huruf dia, yang direkodkan oleh Al-Imam Muslim juga, iaitu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Arab, ada mari segolongan orang Arab Badui. Mari segolongan orang Arab Badui ke Madinah. Bila mereka datang, tiba-tiba tak sihat, sakit, demam, taun dan sebagainya, kena musibah. Lalu mereka berbincang sama-sama, mereka kata kita kena bersedekah. Kemudian bila dia bincang macam kena bersedekah tu, tapi orang macam tak apa nak bersedekah. Orang macam apa, sekadar buang gitu je, borak sama dia. Dan marilah seorang hamba Allah, dia pergi bersedekah dengan 1 dirham. Bila dia bersedekah dengan 1 dirham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Bila dia sedekah dengan 1 dirham tu, orang lain ikut. Kaedah asal dalam syarak, pahala dengan dosa kita tak berkait. Saya buat amal baik, saya dapat pahala. Tuan-tuan buat amal baik, tuan-tuan dapat pahala. Saya buat amal buruk, saya dapat dosa. Tuan-tuan buat amal buruk, saya dosa. Tak ada kaitan. Kecuali yang dibuat kerana mengikut. Yang dibuat kerana mengikut seseorang. Saya buat baik, tuan-tuan nampak saya buat baik, tuan-tuan ikut sama macam saya buat. Itu yang dipanggil masanna fil Islam sunnatan hasanah. Saya buat jahat, tuan-tuan ikut buat jahat, barulah saya dapat sekali dosa-dosa. Tuan-tuan ikut. Sebab tu kata Nabi SAW, dosa orang yang membunuh semua pergi kepada Habil, anak kepada Nabi Adam AS, membunuh saudara dia tu, dapat berkabil, membunuh saudara dia Habil tu. Gitu. Namun dari segi sudut istilah dan penggunaan, ianya ditakrifkan dengan pentakrifan yang berbeza antara ulama fiqh, usul fiqh dan hadis. Menurut ulama hadis, mereka mentakrifkan as-sunnah sebagai semua yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, sama ada ia berbentuk perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat baginda ataupun akhlak. Maksudnya menurut ulama hadis, dia tidak ada hukum. Supaya macam kita belajar hadis, Nabi SAW buat begini. Apa hukumnya? Wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh? Allahu a'lam. Tidak ada hukum. Kita tengok hadis Nabi SAW sebut. Contohnya Nabi SAW semayang lepas asar. Ada satu hadis Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, hadis kita Nabi SAW semayang solat 2 rakaat selepas solat asar. Bukan kita je pelik, Ummu Salamah pun pelik.
Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat apa yang kau buat wahai Rasulullah? Bukan kalau bahasa ni haram, tak boleh solat. Tak boleh solat bahasa. Apa jawab Nabi? Dia kata syaghalatni ad-duyuf ma ba'da zuhur. Dia kata lepas zuhur tadi ada orang mari ke rumah, aku tak ada nak sembahyang sunat ba'diyah. Jadi qada sunat ba'diyah zuhur tu qada lepas bahasa. Jadi bukan solat wajib je qada, solat sunat wajib. Tapi dengan syarat benda tu kita punya wirid ya. Benda tu dah jadi kita punya amalan harian. Tapi kalau memang kita terlepas semua contoh sembahyang malam, ada sekali lupa sembahyang malam ataupun tertinggal sembahyang malam, kita boleh qada hari siang ya, qada waktu duha ataupun qada waktu-waktu yang boleh solat ya, waktu-waktu yang harus untuk solat, bukan waktu yang haram ya. Ghairu Tashri'iyah. Nanti dia akan ada lagi pembahasan dalam itu. Tapi itu antara yang ni lah. Maksudnya ada di kalangan, ada antara hadis Nabi SAW tu yang menjadi hukum syarak dan ada yang tidak menjadi hukum syarak. Yang menjadi hukum syarak tu pecah pada 5: wajib, haram, makruh, sunat, harus. Yang tidak menjadi hukum syarak, dia menjadi khasais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam kes main bahasa tadi, tasyri'iyah maksudnya umat dia boleh ikut. Antara yang bukan tasyri'iyah adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin 13 tak menjadi ikutan pada umat dia. Antaranya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan sembahyang malam. Antara khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan sembahyang malam, tak menjadi kewajipan kepada umat dia ya. Baik. Namun ulama usul fiqh mereka mentakrifkan dia sebagai apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda ia berbentuk perkataan, perbuatan dan pengakuan yang menjadi dalil syarak. Apa beza ulama usul fiqh dengan ulama hadis dalam memberikan takrif hadis? Ulama usul fiqh kata yang mana yang boleh diambil menjadikan hukum, kita panggil dalil syarak ya, dalil syarak ataupun syariah itu sendiri lah, syarak itu sendiri ya. Bukannya kita ambil, kita boleh ambil 1-2 hadis kita tu jadikan hukum tertentu, tidak ya. Kita ambil 2-3 hadis kita tu jadikan dia satu hukum. Dia ada satu metodologi ataupun cara pengambilan tu yang dibuat ataupun disusun oleh ulama usul fiqh dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam ni, apa hukum dia? Kalau Rasulullah kata macam ni, apa hukum dia? Kalau apa yang Rasulullah kata bertentangan dengan Rasulullah buat, nak buat macam mana? Kalau jumpa ayat Al-Quran seolah-olah bertentangan, ayat Al-Quran ni kata lain, hadis Nabi pula kata lain, contoh, nak buat macam mana? Itu cara dia adalah dalam ilmu usul fiqh. Sebelum ni pun kita dah sentuh antara metodologi ulama usul fiqh ada 3 ya. Siapa ingat lagi? Ya, pertama dipanggil al-jam'u, kedua dipanggil al-naskhu, ketiga dipanggil at-tarjih. Siapa ingat lagi? Papan putih padang lah. Ada padang, rasanya dulu ada kat papan putih padang ya. Al-jam'u menghimpunkan, maksudnya dalil-dalil itu nampak macam bertentangan tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dia boleh diharmonikan. Dia boleh diharmonikan. Apa lagi? Yang kedua, an-naskhu, mansukh. Hadis yang tak terpakai lagi hukum dia. Kita baca bertentangan ni, tapi memang sebab dia dah tak terpakai. Antara yang masuk adalah ayat yang berkaitan dengan pusaka. Sebelum daripada kita kira faraid bahagian sekarang ni 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3 semua ni, sebelum ni tak ada. Tetapi Allah wajibkan kutiba alaikum ayat ke-180 surah Al-Baqarah, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Dia kata kalau seseorang kamu
menghampiri kematian, wajib buat wasiat. Tapi berapa tak ada. Kamu nak bagi ayah 1/2, nak bagi mak 1/2, habis. Contoh, tak nak bagi orang rumah contohnya. Jalan. Tapi hukum tu dah masuk. Tapi ayat tu ada lagi dalam Quran. Hukum dia dah masuk. Baik. Berbeza dengan ulama fiqh, mereka mentakrifkan sebagai apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang berbentuk mustahab, perkara yang digalakkan, seperti membasuh 3 kali dalam wuduk, solat 2 rakaat sebelum subuh, berpuasa sunat hari Isnin dan Khamis, dan lain-lain lagi. Jadi kita ada 3 pentakrifan sunnah. Okey, sekarang sebelum kita masuk tajuk bid'ah, cuba tuan-tuan perempuan teka. Mana satu lawan bagi bid'ah? Sunnah dengan makna pertama ke, sunnah dengan makna kedua ke, ataupun sunnah dengan makna ketiga? Semua sekali. Sunnah dengan makna kedua. Sunnah dengan makna syariat sebagai dalil syarak. Maksudnya bila kita kata benda itu sunnah sebagai dalil syarak, kalau kita nak kata benda itu bid'ah, maksudnya dia adalah bertentangan dengan dalil syarak. Dalil syarak. Bertentangan dengan dalil syarak. Okey? Adapun nombor 1 dan nombor 3 tak ada bid'ah. Tak ada bid'ah di situ. Nombor 3 sunnah. Contohnya maksud dia adalah perkara yang mustahabat, perkara sunnah. Apa dia contoh benda sunnah? Mana contoh benda sunnah? Tak ingatlah banyak. Sedekah sembahyang sunat contoh kan. Solat sunat berapa banyak solat sunat contoh. Berzikir. Itu adalah perkara yang mustahabat. Lawan dia kita tak bagi bid'ah. Lawan dia kita tidak bagi bid'ah. Maksudnya orang tak buat solat sunat, bid'ah nak bagi. Orang tak puasa di sini kami, bid'ah nak bagi. Bagi tak bid'ah? Tak bagi bid'ah. Okey, sama. Sunnah adalah penafsir dan penjelas Al-Quran, dan ia adalah hujah tertinggi dalam Islam, mana kedudukannya sebagai hujah disebut jelas oleh Allah SWT dalam banyak Al-Quran seperti berikut: wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Jadi ini adalah satu autoriti yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Apa Rasulullah suruh buat, kena buat. Apa yang Rasulullah larang, kena tinggal. Satu izin lah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi izin kepada Rasulullah untuk mengeluarkan ataupun menyatakan ia adalah satu hukum syarak. Sebab tu antara benda yang pernah ditulis oleh Tun Mahathir, Cik Dik, dia pernah tulis dalam dia punya blog dia, kenapa dia menolak sunnah. Pernah baca? Ada satu entry dia ditulis panjang, kenapa dia menolak sunnah. Alasan utama dia adalah kerana dia kata sunnah ni benda sunat je. Sunnah ni benda yang bukan wajib, dia kata. Benda yang tak perlu kita ikut. Jadi benda yang tak perlu kita ikut, tak perlulah kita nak sibuk bercakap tentang dia. Panjanglah dihurai. Jadi dia memahami sunnah sebagai benda yang bukan sumber hukum syarak. Dia memahami sunnah sebagai benda sunat. Mungkin pemahaman itu pun banyak lagi dalam kalangan masyarakat kita. Baik.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ini dalil kedua. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada pemerintah. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Nombor 3. Bateri lemah ke? Test bateri lemah. Tes. Assalamualaikum. Okey, cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri, kepada pemerintah. Dia ada sini tapi tak ni. Nyala. Ha? Apa? Bateri bateri. Asal macam penuh tak? Oh, mudah-mudahan nak meninggal dah. Iklan. Ini jaiza nama je. Bukan berhenti RM2 ya. Iklan bateri sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Pertama sekali, taat kepada Allah, jelas. Kedua, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Allah Taala kata taat kepada ulil amri, orang yang berkuasa. Pemerintah, orang yang berkuasa besar, kuasa pemerintah. Kedudukan ini selepas Allah dan selepas Rasul. Maksud dia, selepas daripada kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ijtihad pemerintah ataupun apa undang-undang ataupun apa ketetapan yang disebut oleh pemerintah. Sekalipun kita tidak setuju, sekalipun pandangan-pandangan yang kita tidak setuju, melainkan bertentangan dengan Allah dan Rasul tadi, melainkan bertentangan dengan hukum Allah, hukum Rasul, barulah kita ada pilihan untuk tidak setuju dengan pemerintah. Tapi selagi mana masih dalam ruangan ataupun perkara yang dibenarkan di sisi syarak, kena taat. Kena taat. Kalau berselisih pendapat, kata Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, iaitu Quran dan juga sunnah. Bila kita sebut kembali kepada Quran dan sunnah ni mudah, tapi aplikasinya macam mana? Macam mana kita nak ambil daripada Quran dan sunnah? Yang itulah perlu kepada satu proses pembelajaran. Dia tidak semudah-mudah ni Quran sebut, ni sunnah sebut. Tidak semudah-mudah begitu. Baik. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Ini dalil ketiga lah, iaitu penghujahan sunnah ataupun apa yang waris datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi, dia menjadi satu tasyrik, dia menjadi satu arahan, dia menjadi satu kewajipan. Kalau di zaman sahabat radhiyallahu anhu, mereka tak berani nak tanya banyak-banyak, sebab takut pertanyaan itu menyebabkan jadi wajib. Asal tanya benda tak wajib, tanya-tanya jadi wajib. Jadi mereka jarang bertanya. Sebab itu kata Abdullah bin Umar, kata aku selalu duduk dengan Nabi SAW, bukan nak tanya, tapi tunggu orang tanya. Yang biasa tanya ni siapa? Orang Arab Badui. Dia punya Rasulullah, kata siapa ayahmu? Kata ya Rasulullah, kat mana ayahmu? Kata aina abu, kata. Anak tumis orang ni, aina abi? Kata ayahmu kat mana wahai Rasulullah? Soalan-soalan pelik-pelik tadi. Baik. As-sunnah di antara tashri'iyah dan ghair tashri'iyah. Ghair tashri'iyah. Ghair tashri'iyah. As-sunnah perlu difahami dengan betul supaya penentuan hukum dapat dilakukan dengan tepat. Antara kaedah memahami yang penting adalah dengan mengetahui perbezaan as-sunnah al-tashri'iyah dan as-sunnah al-tashri'iyah. Okey, antara pembahagian yang kita kena tahu dalam sumber hukum sunnah adalah sunnah tu ada dua pembahagian. Sama ada tashri'iyah ni maksudnya menjadi sumber hukum, itu tashri'iyah, ataupun ghair tashri'iyah, tidak menjadi sumber hukum. Nah, ini antara prinsip utama lah, antara prinsip utama. Sebelum kita nak kenal sunnah mana boleh dibuat sumber rujukan, sahih, hasan, dhaif, kita ada dari sudut riwayat kita ada kurang lebih 4 tingkatan. Dari sudut penerimaan, dari sudut hukum ada 2, tashri'iyah, ghair tashri'iyah. Dari sudut riwayat kita kena beza antara 4 tingkatan, ataupun 4 level riwayat tu. Mana satu kuat, mana satu kurang kuat. Yang pertama mutawatir. Mutawatir ni paling kuat lah. Kira tidak ada mana-mana sumber yang boleh lawan ni lah. Mutawatir tu kira paling besar, macam Al-Quran. Macam Al-Quran. Apa makna Al-Quran itu mutawatir? Apa makna Al-Quran itu mutawatir? Riwayat ramai, tak perselisihan. Riwayat ramai pada setiap generasi. Bukannya masa zaman kita je, masa zaman sebelum kita pun gini dah. Dari zaman Nabi SAW turun pada sahabat, turun pada tabi'in, turun pada tabi'in selepas-lepas ni, sampai pada zaman kita pada hari ini. Tak perlu sanad. Hadis ni kita kena cek sanad lah. Kena cek orang ni lemah ke, orang ni kuat ke tak. Quran tak perlu, sebab mutawatir. Daripada zaman Nabi sendiri semua orang dah tahu. Benda yang semua dah masyhur, tak perlu sanad. Ibarat hari ni orang kata saya ni mari balik dari Tokyo. Orang kata barak dengan orang tak pernah pergi keluar negara. Tokyo, dia kata benda Tokyo dia tak tahu. Dia pun petikaikan benda Tokyo, dia kata tak, nipu awak, dia kata tak ada benda nama Tokyo, dia kata. Sedangkan benda tu sudah mutawatir. Walaupun tak pernah sampai, walaupun tak pernah tengok sekalipun, tapi kita jumpa mana Tokyo. Ada kata-kata Tokyo. Orang cerita dalam buku, cerita dalam internet, cerita di TV dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan mutawatir. Bawah pada mutawatir barulah masuk kepada martabat ahad. Ahad dimulakan dengan sumber yang sahih, hadis-hadis ataupun aqwal para sahabat yang sahih, asal para sahabat yang sahih. Bawah daripada itu barulah hasan, bawah daripada itu barulah dhaif dan palsu, dhaif dan maudhu'. Perbincangan hadis maudhu' dia berada dalam perbincangan hadis dhaif. Perbincangan hadis maudhu' dia berada di subtopik kepada hadis dhaif. Itu dari sudut riwayat. Kalau kita tahu sekalipun semua hadis sahih, mutawatir, dhaif semua ni, kalau kita tak boleh beza tashri'iyah dengan ghair tashri'iyah, maka kita tak boleh buat hukum, tak boleh jadikan sumber hukum.
Boleh. Ringkasnya as-sunnah at-tasri'iyah adalah bahagian kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala ucapan dan akadnya yang menjadi syariat bagi umatnya. Sebaliknya, as-sunnah ghairi tasri'iyah ialah sebahagian kehidupan baginda yang tidak menjadi syariat kepada kita untuk mengikutinya. Sebelum membicarakan dengan lebih lanjut berkaitan tajuk ini, perlu diingatkan bahawa ia adalah sebahagian daripada tajuk akademik yang dibahaskan dengan meluas oleh ulama-ulama fiqh dan usul fiqh. Tidak timbul soal liberal ataupun memperlecehkan batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita membicarakan tentang sunnah ghairi tasri'iyah. Contohnya bila kita cerita tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi macam mana? Beralur. Beralur tu kita tak boleh tiru lah. Keadaan panjang. Ada lebih kurang dalam 3 sifat rambut Nabi. Lumah, jumah dengan apa satu lagi? Adalah Syama'il Muhammadiyah. Ada yang pagar bahu, pagar telinga. Dia punya apa nama? Panjang dia tu, pagar telinga dan juga pagar tengkok. Itu sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pandangan di sana, ada pandangan Farukah yang kata kalau kita ikut sunat rambut Nabi tak sunnah. Sebab dia bukan sunnah tasri'iyah. Antara lagi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini benda yang diperselisihkan oleh para ulama. Bukan mesti. Cuma di sana ada ulama muktabar yang menyatakan benda itu bukan sunnah tasri'iyah. Dia adalah sunnah ghairi tasri'iyah. Contoh pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang jumpa kata buat apa pakai jubah, dia kata pakaian Nabi pakai jubah, dia kata memang Nabi pakai jubah, tapi sebab orang Arab pakai jubah. Jadi sebagian ulama berkata benda itu adalah sunnah yang bukan tasri'iyah. Bukan tasri'iyah. Sebahagian lagi kata tak, benda pakaian Nabi pakai, makanan Nabi makan, begitu bagi sunnah. Minuman, cara Nabi minum semua itu semua kita bagi sunnah tasri'iyah. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut, kita niat ikut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala. Walaupun panggillah sunnah tasri'iyah atau sunnah ghairi tasri'iyah, kalau kata-katakanlah aku pakai tutup kepala ni kerana Nabi selalu tutup kepala, tak apa pahala. Walaupun sebahagian ulama kata bukan ni pakaian adat sahaja, tapi kalau kita niat ikut Nabi, tidak ada perselisihan pendapat tentang dapat pahala tak dapat pahala. InsyaAllah confirm dapat pahala. Kita makan kurma, bila sunnah makan kurma ni? Bila sunnah makan kurma? Buka puasa. Selain daripada tu tak ada dalam syarak. Tak ada dalam syarak kecuali pagi, waktu pagi. Kata Nabi, man istabaha ala sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu samun wala sihr. Siapa yang berpagi-pagian makan kurma ajwah 7 biji, tidak akan menipu dia samun wala sihr, racun ataupun sihir. Maksudnya dia terhindar dari sebarang mudarat lah. Selain daripada itu tak ada. Nak makan tengah hari, nak makan petang dengan niat sunnah tasri'iyah. Tidak ada sunnah pada waktu selain itu. Tapi kalau kita makan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan ruji di kurma. Makanan ruji di kurma. Walaupun Nabi buat tu mungkin kerana ada orang Arab makan kurma, tapi kita buat sebab Nabi buat. Dapatlah pahala, InsyaAllah dapat. Itu khulasah pembicaraan apa yang masalah yang berkaitan dengan sunnah tasri'iyah. So, cuma kita tak boleh nak menidakkanlah, memang ada pandangan ulama yang muktabar. Antaranya nama-nama yang disebut dalam ni lah, Al-Qarafi, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Syekh Tahir bin Ashur, Yusuf Al-Qaradawi. Mereka meletakkan perkara-perkara adat yang Nabi buat ni bukan tasri'iyah.
Saya nak ikut boleh, tak nak ikut boleh. Sedangkan sebahagian fuqaha lain, antaranya yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, menjadikan adat yang Nabi buat itu sebagai sunnah tasyri'iyah, benda yang sunat. Kebanyakannya benda yang sunat. Termasuklah kalau semayang sunat pakai kopiah. Sunat pakai kopiah. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang utama sunat pakai kopiah, sunat untuk pagi. Ataupun imamah, ataupun serban. Mana dalil? Katanya mana dalil? Sebab Nabi pakai kopiah. Jadi orang pun tanya, Nabi pakai kopiah ni sebab ada orang Arab ke sebab Nabi pakai? Barulah timbul dua pandangan para fuqaha. Satu kata dah memang Nabi pakai tasyri'iyah. Satu lagi kata dah Nabi pakai kerana orang Arab pakai, jadi tak sunat kita nak pakai. Itu usul ataupun asal permasalahan tersebutlah. Sebab itu dulu pernah ada satu zaman Imam Ibn Abdul Bar, ini diceritakan oleh Imam Ibn Hazmi. Dia kata kalau nampak kat tempat kita orang pakai kopiah ni, kita rasa dia, kita nampak, kita sangka dia, kita sangka dia soleh padahal dia alim. Padahal dia yang viral, kita ingatkan dia alim, rupanya dia Ahmad. Kita orang soleh pakai kopiah. Tapi kata Imam Ibn Abdul Bar, dekat Maghrib satu ketika dulu di Eropah, kata penuntut ilmu siapa yang pakai kopiah ni aib. Aib, dia kata lebih afdal cabut kopiah di Maghribi, kerana ada ataupun budaya orang sana tak pakai kopiah. Tak pakai kopiah. Semua yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis dibagikan kepada dua bahagian dari sudut tasyri'i. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kata-katanya sebagai seorang rasul yang menyampaikan salam, seperti semua yang berkaitan dengan hari akhirat, perkara-perkara gaib, syariat yang berbentuk ibadah, akidah dan akhlak. Ini semua duduk di bahagian yang pertama. Ada tiga terasa: ibadah, akidah dan juga akhlak. Bila Rasulullah SAW cerita tentang Allah Ta'ala, cerita tentang apa lagi? Cerita tentang hari akhirat, cerita tentang kubur, cerita tentang sebagainya, maka dia adalah syariat agama, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila contohnya ada nas berkaitan dengan hijab, mana hijab? Tudung lah, orang perempuan tudung lah. Ada orang kata dah, bukan kerana nas, tapi kerana ada orang Arab pakai. Ada orang Arab pakai, dia telah keluar daripada ijma' para fuqaha tentang tasyri'. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan perkara hijab ini bukan kerana ada orang, kerana tasyri', kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mensyariatkan dia. Bahkan pensyariatan dia, antara sebab dia adalah kerana Sayyidina Umar memberi gambaran bahawa sebelum daripada zaman Nabi, orang tak ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab. Ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu di Sokmo, kalau malam-malam dia nampak ada di kalangan isteri Nabi ni keluar, ada urusan lah, macam-macam lah, keluar. Jadi orang boleh nampak lah, malam-malam keluar macam tu. Jadi Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, alangkah baiknya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan hijab kepada mukminat, kepada orang perempuan yang beriman. Tak lama lepas tu turun ayat berkaitan dengan hijab. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau ada lagi Nabi selepas aku, Umar lah orang ni. Kerana dia analisis dia tu kena dengan
kehendak syarak. Yang boleh dipikir itu kena dengan kehendak syarak. Ketika perang Badar, tawanan perang Badar, apa sahabat lain cadang pada Nabi? Tawanan tu kita ambil buat bekal lah, pergi mengajar orang kampung apa ilmu yang dia tahu. Tu kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar kata tak. Tak kata dia. Kata bagi setiap tawanan ni bagi pada ahli keluarga masing-masing. Bagi boleh ahli keluarga masing-masing. Rasulullah ambil Abu Sufyan, Sayyidina Abu Bakar ambil dia punya kaum kerabat dia, aku ambil kaum kerabat aku, kata. Kita bunuh. Masing-masing kita bunuh. Tapi Rasulullah kata tak, kita ambil, kita buat tawanan, kita suruh ajar, kita lepas. Kemudian tu Allah Ta'ala tegur Nabi, maka dari nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Nabi SAW ni berlembut sangat, berlembut sangat. Maksudnya ijtihad Sayyidina Umar tu kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah, itu yang pertama, dari sudut itu yang dimasukkan dengan sunnah tasyri'iyah. Dan ini disepakati oleh semua fuqaha, menjadi satu ijma'. Apa yang Rasulullah sampaikan berbentuk dalil syarak. Allah Ta'ala kata ke, dia kata yang bukan daripada perkara adat orang Arab, maka dia adalah satu tuntutan syarak, hukum syarak. Baik. Bahagian inilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan hamba-hambanya menuruti dan berpegang dengannya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Iaitu yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atas kapasitinya, bukan sebagai seorang Rasul. Pandangan pribadinya berkaitan dengan perkara dunia yang berdasarkan kepada pengalamannya sebagai manusia, seperti dalam kisah mengahwinkan mayang-mayang tamar seperti yang telah diterangkan di atas. Mengahwinkan mayang-mayang tamar, kahwinkan pokok lah. Dia disebut hadis ni. Hadis tu daripada siapa nama sahabat? Khabbab Ibn al-Arat. Maksudnya Rasulullah SAW satu ketika langgar. Dia tengok apa kau buat pada pokok-pokok ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku kahwinkan dia punya mayang-mayang, kahwinkan anak pokok. Lalu sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, dia kata sepanjang aku bertani ni, hak kahwin ni lagi bagus kualiti dia. Dia kata, jawab Nabi SAW, antum a'lam bi amri duniaku, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Begitu juga dalam perang Badar, kisahnya masyhur dalam riwayat dalam Sahih Bukhari pun ada. Ketika nak perang Badar tu, kat mana Nabi SAW duduk dengan tentera kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW duduk di satu bukit. Lalu mari seorang sahabat, ya Rasulullah, dia kata, ini wahyu ke hakmu sendiri pilih? Dia kata, ini aku sendiri pilih. Kata, kalau macam tu kita tak payah duduk sini, kita pergi kawasan lempah air. Dia kata, kita kuasai tempat-tempat air dulu. Kata, kalau macam tu kita ikutlah. Dan itulah dipanggil sunnah ghair tasyri'iyah. Maksudnya ada yang Nabi SAW sebut tidak menjadi satu hukum syarak, tidak menjadi satu kewajipan. Itu tanda Nabi SAW pecah pada dua. Apatah lagi kalau hak cakap tu ustaz biasa je, tak semua benda yang cakap tu kadang-kadang bukannya daripada kalangan daripada hukum syarak, ataupun benda-benda yang berkaitan dengan hukum syarak. Qardawi Al-Qardawi memberikan komentar,
Apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tersebut hanyalah pandangannya yang bersifat spekulatif, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang pakar dalam pertanian. Tambahan pula, baginda sallallahu alaihi wasallam membesar di lembah yang tidak punya aktiviti pertanian. Bahagian kedua ini adalah termasuk dalam apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang memberi pilihan kepada kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan keadaan semasa. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Bahkan Imam Muslim menulis satu bab yang memuatkan hadis di atas yang menjadi sandaran tajuk ini, iaitu bab wajib menurut apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara syarak, tidak menurut apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dunia yang datang daripada jalan pandangan bukan wahyu. Kalau kita ada masa, kita buka sikit bab dalam Sahih Muslim ni, iaitu bab wajib mengikut apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perintah syarak, tetapi tidak wajib. Bukan haram, tidak wajib sahaja. Macam kes kita cerita tadi lah, makan kurma, pakai serban, pakai kopi dan sebagainya. Tidak wajib dalam urusan kehidupan dunia yang datang daripada jalan pandangan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan pandangan-pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bidang ketenteraan, seperti arahan baginda berkaitan dengan kriteria pemilihan kuda, iaitu yang punya sifat al-adham yang berwarna hitam, al-aqrab yang di dahinya ada tumpukan putih, al-artham yang hidung dan bibirnya berwarna putih. Arahan baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan susunan tentera dan strategi perang dan lain-lain. Termasuk dalam bahagian ini juga perkara-perkara yang bersifat tajribah, uji kaji, seperti bidang perubatan. Terdapat sabda baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan jenis-jenis perubatan yang baik seperti berbekam, dan jenis-jenis ubat seperti habbah as-sauda dan lain-lain. Yang ini banyak dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bab sunnah berita syariah ni lah. Iaitu perbuatan-perbuatan yang pada hari ini banyak dinisbahkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang ramai salah faham. Itu memang betul, sunnah Nabi berbekam, tapi sunnah berita syariah. Sebab kesalahan dia akan menjadi satu fitnah. Contoh, orang baca berkaitan dengan hadis habbatus sauda atau hadis madu. Lafaz hadis tu, fil habbatis sauda'i shifa'un min kulli da'in illa sa ataupun illa saw. Dalam habbatus sauda tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ubat bagi setiap benda kecuali mati. Kalau kita baca hadis itu sebagai satu perkara yang syar'i, perkara yang menjadi hukum syarak, kita kena beriman. Kita kena beriman. Tak kata beriman tak? Ini hadis Nabi ni, hadis Nabi. Tapi orang ramai, orang salah faham dekat bahagian tasyri' ataupun wajib tasyri'. Ia bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia adalah daripada tajribah, daripada apa ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pandangan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada zaman baginda. Itu saja. Zaman tu habbatus sauda banyak berubat. Habbatus sauda lah menjadi ubat paling utama. Madu menjadi ubat. Madu lah menjadi paling utama ni. Tapi adakah bagi semua benda? Logiknya pada hari ini bukan sangat logik, bahkan benda mutawatir. Kita tak guna madu untuk semua benda. Dari sudut kajian perubatan lah, dari sudut kajian perkataan. Kalau dari sudut keberkatan mungkin ada, tapi tak semua berlaku. Tak semua berlaku.
Kita minum madu kena kanser macam tu. Nak berubat pergi cari madu. Kena tak kena? Dari sudut kerja perubatan dia tak kena. Tapi dia nak usaha keberkatan macam tu. Boleh jadi ada berkat, boleh jadi tak ada berkat. Kalau tak ada berkat, silap-silap mati dulu. Takkan jadi fitnah kepada hadis Nabi tadi. Jadi salah faham. Betul, dia adalah sabda Nabi SAW, tapi ia bukannya tasyri'iyah. Dia bukan satu benda yang wajib diikut, bukan benda yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai ubat. Dia disebut oleh Nabi SAW sebagai tajribah, perubatan yang berada di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Malamnya sebahagian orang mengambil sikap tekstual terhadap zahir nas dan hanya berpada dengan preskripsi tersebut, lalu diberi nama perubatan sunnah dan dipromosikan secara meluas sebagai produk Islam. Sedangkan perubatan sunnah ialah apa sahaja yang baik dan bermanfaat bagi manusia, sekalipun ia tidak pernah disebut oleh Nabi SAW dan dicipta orang-orang bukan Islam sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut tasyri', hukum, adakah dia daripada syarak disyariatkan ataupun tidak disyariatkan. Tapi kalau dari sudut keberkatan, dari sudut kita nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada isu sama sekali. Kenapa buat makan madu? Sebab Nabi makan madu. Kenapa buat makan harta sauda? Nabi makan harta sauda, sila, tak ada masalah. Itu tidak ada masalah sama sekali. Cuma bila kita kata madu ni lah betulnya, benda demam minum madu, benda batuk minum madu, benda sakit aksiden minum madu, itulah yang menjadi salah faham. Bagi memahami sunnah, perlukan penggunaan kaedah pengguna, memahami dan mengaplikasi sunnah dengan tepat. Antaranya, yang pertama, mengetahui perbezaan sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairi tasyri'iyah akan diterangkan dalam bab yang khusus. Yang kedua, memastikan kesahihan hadis. Contoh hadis yang biasa digunakan pakai, tetapi bukan hadis yang boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW, seperti apa yang dilihat oleh orang muslimin sebagai baik, maka ia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga baik. Ni hadis yang kita panggil istihsan. Istihsan, maksud dia apa? Maksud dia kita menyangka benda tu baik, lalu boleh dibuat. Istihsan ni dia menjadi salah satu kaedah mengambil hukum syarak. Ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan, fa huwa 'indallahi hasan. Tu matan hadis dia, teks hadis dia ada dalam nota kaki. Maksud dia apa? Maksudnya kalau orang Islam ni dia bersetuju untuk bersepakat buat satu benda baik, maka boleh buat. Maka boleh buat. Semua perkara boleh buat macam tu ke? Macam katakanlah umat Islam satu dunia sepakat tengok benda ni bagus ni, maka kita pun jadikan ni sebagai satu hukum syarak. Boleh tak? Orang Islam katanya melihat, contohnya kita ni kalau mari hari raya ni tak payah sembahyang raya dah. Tak payah raya buat sesak masjid dia kata. Tak payah sambut hari raya. Boleh tak jadi istihsan? Boleh tak jadi sungguh hukum syarak? Tak boleh. Dia bertentangan dengan nas hadis. Tapi kalau benda yang baru, benda yang tidak ada dalam nas secara qat'i, benda yang tidak ada dalam nas, antaranya adalah masalah dunia, pakai kereta, aircon, speaker, istihsan. Mana baik? Ngajar pakai mic ke ngajar tak pakai mic? Ngajar pakai mic, beli bateri, beli speaker, istihsan.
Itu konsep istihsan dalam usul fiqh. Tapi hadis yang digunakan pakai itu adalah hadis yang tidak sahih. Cuma kaedah dia itu sahih. Kaedah dia sahih. Itu apa yang orang muslimin melihat dia baik, maka dia adalah satu benda yang baik. Dan bukan sekadar dalam hukum fiqh saja, dalam hukum akhlak pun dipakai juga hadis. Iaitu husnul zan ataupun sangkaan orang muslim. Ini dengar keluar, takut dia ingat kita berlawan. Lain. Dia syukur. Istihsan dalam bab akhlak, orang muslim melihat kita baik. Walaupun kita ni, kita tak boleh nak decide awak ni ahli syurga ahli neraka, tak boleh. Tapi kita dah ada sangkaan. Kita ada sangkaan. Kita memang disuruh baik sangka. Tapi kalau kawan tu jenis mulut tak ada insurans, jenis bully orang, jenis cakap ikut dah, jenis buat ikut dah, takkan kita nak. Yelah, dari sudut perbuatan kita sangka baik lah, Allah Ta'ala ampuni dia sebagainya. Tapi dari sudut sangkaan orang-orang muslim, dia jadi jahat, dia jahat. Itu saja. Itu konsep istihsan. Kemudian kita habiskan buat sunnah. Juga seperti sahabat-sahabatku, seperti bintang-bintang. Dengan siapa sahaja kamu ikuti, kamu akan beroleh petunjuk. Ashabi kan nujum fa ayyuha iqtadaw ihtadaw. Itu mata hadis dekat bawah. Perselisihan umatku adalah Ahmad dan lain-lain. Memang ada hadis yang masyhur lah. Ikhtilafu ummati rahmah, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang, pilihlah mana saja kamu nak ikut, kamu ikutlah. Apa nama? Kemudian hadis yang betul. Hadis tu, hadis-hadis ni walaupun dia bersifat dhaif ataupun tak ada asal, tetapi banyak sangat daripada hadis-hadis yang kadang-kadang sangat dhaif ataupun dhaif ni menjadi satu kaedah yang diterima pakai oleh jumhur fuqaha. Cerita hadis besar, cerita hadis kita semua tahu. Apa yang tuan-tuan berpuasa hadis yang saya dan tuan-tuan semua tahu. Innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ni dari sudut kaedah metodologi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Tapi macam mana dia boleh menjadi sahih? Kerana dia ada satu istilah dipanggil talaqi al-ummah bil qabul. Dia kata umat, majoriti umat Islam menerima hadis itu sebagai hadis yang sahih. Dia seolah-olah macam mutawatir, tapi dari sudut sanadnya dhaif. Syarat sanad tu sanad yang dhaif. Sebab apa? Sebab daripada zaman hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Abu Hafs Umar bin Khattab. Siapa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar? Nama dia Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, tabi'i. Seorang je, orang lain tak tahu. Sahabat pula Sayyidina Umar je. Tuan-tuan takkan jumpa hadis dia daripada orang lain. Sayyidina Umar seorang. Daripada Sayyidina Umar pula turun kepada Alqamah bin Waqqas, dia seorang, tak ada tabi'in lain. Ambil daripada Alqamah bin Waqqas ni adalah Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi, seorang, tak ada orang lain. Dia seorang. Ambil daripada Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id Al-Ansari, seorang. 4 generasi, seorang. Jadi dalam ilmu hadis kita panggil hadis dia. Anda belajar belum? Hadis yang dalam sanad dia ada seorang. Ada apa? Siapa yang istilah ni? Hadis gharib. Hadis gharib. Ingat hadis gharib? Nama dia gharib, aziz, masyhur. Ada 3 jenis hadis. Aziz, gharib, aziz, masyhur. Hadis gharib ni sanad dia tu seorang. Dan hadis gharib ni adalah kebiasaannya hadis yang lemah. Kalau tak sangat lemah pun hadis yang lemah. Ini 4 generasi seorang. Sepatutnya hadis itu adalah hadis yang lemah.
tetapi dia menjadi satu kaedah yang walaupun dari sudut penilaian sanadnya boleh jadi lemah, tetapi dia menjadi sahih kerana kaedah tu adalah kaedah yang betul di sisi syarak. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita buat ni bergantung pada niat kita, dunia dan akhirat. Kalau kita buat kerana dunia, boleh jadi dapat dunia, dapat dunia. Kalau kita buat kerana akhirat, boleh buat dapat dunia, dapat dunia. Ketiga, membaca hadis melalui kacamata Al-Quran. Seperti yang diketahui, Al-Quran adalah asas dan perlembagaan tersuci, dan hadis adalah contoh praktikal daripada Nabi SAW, iaitu tafsiran terhadapnya. Untuk mengelakkan penyelewengan dan takwil yang buruk terhadap hadis, seharusnya hadis dibaca berserta dengan Al-Quran. Maksudnya hadis yang kita baca itu mestilah banyak dia punya kaitan dia dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sebab Rasulullah SAW hidupnya adalah untuk menafsirkan dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Sunnah yang kita sebut sunnah sebagai sumber kedua agama tu, antara fungsi dia adalah menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Tak ada yang masuk bab bid'ah ini. Tapi insya-Allah kita cuba memahami, bukannya kita nak sibuk sangat benda bid'ah, tapi kadang-kadang benda tu bising, tak sepatutnya benda tu bising. Sebab simple sangat bab sunnah dan bid'ah. Dia adalah isu yang sudah berlaku sejak zaman sahabat, kan, daripada zaman kita. Orang ni kata orang ni bid'ah, orang ni kata dah ni benda ni sunnah. Sesama ulama mazhab, Imam Nawawi antara imam yang kadang-kadang membid'ahkan amalan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang berpendapat kalau kita ambil wudu, sunat basuh tengkuk. Kata Imam Nawawi tak bid'ah. Tapi dia tak adalah bergaduh, bid'ah. Awak meneraka ke saya? Seorang ni kata dia jadi satu isu yang terlalu besar. Kita nak menjadikan dia adalah satu bahan ilmiah yang boleh sama-sama berbincang di mana letak duduk isu tersebut. Dan kita akan tengok pandangan-pandangan para fuqaha dalam masalah itu. Bukan fuqaha zaman sekarang ni, fuqaha zaman dulu. Asy-Syatibinya, Imam Izzuddin Ibn Salam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, bismillah. Tak ada, kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafar dan juga surah Al-Qur'an. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.